Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar sana yang masih lagi sudi mengunjungi Jom Kongsi Yang Baik-Baik channel. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan asbab kebaikan perkongsian ini Allah kurniakan pahala buat kita semua, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan, like, share dan subscribe. Dan yang penting tegur-tegurlah saya di ruangan komen itu nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkongsi dan sama-sama mengingati antara satu sama lain. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini diizinkan kita untuk terus menikmati kehidupan dunia ini. Perjalanan kita masih lagi jauh. Mudah-mudahan dengan keizinan Allah, dengan rahmatnya, mengizinkan kita untuk terus hidup di muka bumi ini, kita boleh manfaatnya, dan kita juga berkongsi manfaat yang diberikan kepada kita, kepada semua umat manusia, insya-Allah. Baik tuan-tuan, agak sedih 2-3 hari ini apa yang berlaku di negara kita, di mana kita pun sudah maklum kadar peningkatan kes COVID-19 sangat tinggi. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, melindungi kita semua daripada wabak ini. Dan mudah-mudahan wabak ini bukanlah menjadi asbab untuk kita menolak segala suruhan Allah, menjadi asbab kepada kita untuk meninggalkan suruhan Allah, menjadi asbab kepada kita membuat alasan untuk tidak menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan Allah lenyapkan wabak ini dari muka bumi ini, dan mudah-mudahan kehidupan kita kembali kepada keadaan yang normal seperti biasa, insya-Allah. Saya nak berkongsi hari ini tajuk berkenaan dengan ada dalam tiada, tiada dalam ada. Apa maksudnya tuan-tuan? Okey, ada dalam tiada, tiada dalam ada. Sebenarnya maksud perkataan ini, ayat ini saya dengar daripada seorang pensyarah saya ketika saya belajar dahulu. Maksud dia pun saya tak faham pada mulanya, tetapi bila kita bertanya, kita mencari, alhamdulillah saya jumpa jawapannya juga. Terima kasih kepada pensyarah saya yang mengajar saya tu. Okey tuan-tuan, apa yang nak saya bincangkan pada hari ini, ada dalam tiada, tiadalah ada ni. Kita sering sebut kita tidak tahu, tetapi sebenarnya kita tidak tahu itu adalah satu perkara yang kita telah tahu. Jadi persoalannya, adakah kita tahu, adakah kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu? Macam tu. Adakah kita tak tahu apa yang kita tidak tahu? Boleh faham kot itu? Okey, contoh paling mudah. Setiap hari kita solat 5 waktu sehari semalam, dan kita membaca Al-Fatihah setiap kali kita mendirikan solat. Kalau 4 waktu, 4 kali kita baca Al-Fatihah. Okey, tetapi adakah kita memahami maksud Al-Fatihah setiap kali kita membaca? Saya tanya pada diri saya lah. Alhamdulillah, bila dah ditegur, alhamdulillah saya bila baca, kita cuba fahamkan dengan maksud dia sekali, insya-Allah. Tetapi ada surah-surah lain yang lebih mudah, kita tidak faham maksud dia. Jadi adakah kita tidak tahu yang kita belum tahu, ataupun kita tak tahu dan benda tu kita tahu yang kita tak tahu? Boleh pening kepala tuan-tuan. Okey, mudahnya macam ni tuan, saya mudahkan cerita. Kita tidak tahu, kita dah tahu yang kita tidak tahu maksud Al-Fatihah dalam bacaan kita, tetapi kenapa kita tidak ambil tindakan? Bermaksud kita dah tahu apa yang kita tak tahu, jadi kita buat tak tahu. Tu yang masalah dia. Boleh? Baik. Jadi senang cerita, sebenarnya tak ada benda yang kita tidak tahu, kan? Tak ada benda yang kita tidak tahu. Kita tahu sebenarnya yang kita tidak tahu maksud tu. Jadi kita kena cari maksud tu. Bukan kata kita tak tahu, kita tahu yang kita tidak tahu. Jadi kena bagi tahu dan ambil tahu dan pergi cari supaya kita tahu. Mudah cerita dia macam tu, kan? Baik. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Kita mencari ilmu, tuan-tuan. Ilmu Allah ni sangat luas. Sebab itulah Nabi pernah pesan, tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China, kan?
Tutuplah ilmu sehingga negeri China. Kenapa sampai ke negeri China? Mesti ada sebab dia nanti. InsyaAllah dalam video akan datang kita akan katakan bincang berkenaan dengan kata-kata ni lah. Jika saya salah, mohon betulkan. Okey. Jadi ilmu Allah ni sangat luas. Dalam Al-Quran ada sebut, jika nak diceritakan berkenaan dengan ilmu Allah ni, jika digantikan dakwat pen tu sebanyak lautan, tidak mampu lagi nak menulis mencatat ilmu-ilmu Allah ni. Sangat luas tuan-tuan. Ilmu yang saya ada ni pun Allahu Akbar, tak sampai sebesar hama pun, sikit sangat. Jadi perkongsian saya, hasil pembacaan saya, hasil pendengaran saya, hasil tazkirah yang saya dengar, hasil pengalaman saya kongsi. Supaya mungkin ada yang saya kongsi ini tuan-tuan tak pernah dengar, tuan-tuan tak pernah tahu dan dapat manfaat. Kemudian tuan-tuan share balik. Saya dapat, saya kongsi. Mudah-mudahan saya juga dapat menerima perkongsian daripada rakan-rakan semua. Kita sama-sama menuntut ilmu, kita jadi orang bijak, jadi orang yang baik dan manfaat. Kita semua ni baik tuan-tuan, kita semua ni bijak, kita semua ni sangat hebat. Kerana Allah dah kata sebaik-baik penciptaan makhluk adalah manusia. Kita ni adalah makhluk yang terbaik ciptaan Allah. Jadi kita ni sangat hebat tuan-tuan, sangat hebat. Jadi tiada benda yang kita tidak tahu sebenarnya. Tiada benda yang kita tidak tahu. Kerana apa yang kita tidak tahu itu kita tahu, kan? Apa yang benda yang kita tidak tahu, kita tahu. Jadi kita kena cari benda yang kita tahu supaya kita tahu tuan-tuan. Mana mungkin manusia tahu semua perkara, betul. Tetapi kita kena cari kerana ilmu Allah tu sangat luas. Jadi masa yang ada, masa yang berbaki yang Allah izinkan untuk kita hidup, jangan disia-siakan. Kerana Allah ada sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafi khusr. Demi masa semuanya manusia dalam kerugian. Okey, beruntunglah bagi mereka yang berusaha, yang memanfaatkan masa. Rugilah bagi mereka yang sia-siakan masa. Tuan-tuan, saya nak pesan sikit sementara saya ingat ni. Anak-anak kita, belia-belia kita, saya pohon, saya harapkan sangat-sangat jangan sia-siakan masa yang ada. Kita ni antara manusia yang terhebat di dunia. Jadi jangan lupa cari ilmu dan cari ilmu. Jangan sia-siakan dengan benda-benda yang mensia-siakan, yang tidak langsung memberi manfaat kepada kita. Musuh utama kita adalah nafsu kita. Nafsu ni pelbagai. Okey. Anak muda mungkin nafsu dia dengan gadgetnya, permainan gamenya, dengan sosialnya, dengan inginkan popularnya, macam-macam. Jadi berpesan-pesanlah kita kepada anak-anak kita, anak-anak belia kita, supaya mereka tidak lari jauh daripada perjalanan tujuan asal kita sebagai manusia di muka bumi Allah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberi manfaat kepada pada diri saya dan juga tuan-tuan yang sudi mendengar dan menonton yang baik-baik channel ni. Mudah-mudahan yang baik ambil, yang tak baik beri teguran kepada saya di ruangan komen tersebut. Baik, jangan lupa ada dalam tiada, tiada dalam ada. Tiada perkara yang kita tidak tahu, kerana kita telah tahu apa yang kita tidak tahu. Sekian, wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.